Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi dipanjangkan usia kita dan juga masih lagi diberikan nikmat kesihatan, dan alhamdulillah masih lagi kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, dan juga insya-Allah ke hari yang seterusnya dalam keadaan kita dibekalkan dengan nikmat hidayah dan juga nikmat iman dan juga nikmat Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ini adalah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, yang mana tidak ada bayaran yang mampu untuk kita bayar kepada Allah Subhanahu wa taala berbanding daripada nikmat-nikmat iman dan juga nikmat Islam dan juga nikmat hidayah. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita bahawa nikmat hidayah itu khairun laka min humurin ni'am, lebih baik daripada unta merah. Maksudnya nak menyatakan bahawa tidak ada ganjaran ataupun nilai yang boleh membayar, ya, nilai hidayah yang boleh membayar, yang mana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa lebih baik daripada unta merah. Kalau kita hidup atas muka bumi ni, tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, kita belum pernah jumpa unta warna merah. Kalau nak jumpa boleh, macam mana kita cat dia kena merah je lah, itu baru boleh jumpa. Tapi nak katakan bahawa unta yang berwarna merah ni tidak akan wujud. Maka kerana itu Nabi membuat kiasan bahawa nikmat hidayah ini adalah nikmat yang paling besar, yang tidak ada nilai. Sebab itu kita semua, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, hadir pada hari ini di surau bersama-sama untuk kita mendengar kuliah tazkirah ringkas. Kemudian kita melaksanakan solat fardu zuhur secara berjemaah adalah daripada bekalan hidayah. Berapa ramai di kalangan kita yang juga bergelar iman, seorang yang mukmin, seorang yang muslim, tetapi tanpa daripada panduan bimbingan hidayah Allah, Allah tak mengecas dia punya iman supaya dia tergerak hati untuk hadir bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Sebab itu sebagai permulaannya adalah yang pertama sekali saya mengucapkan jutaan dan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Saya pun tak sempat nak kenal tadi, ya, kerana menjemput saya. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tuan-tuan perempuan yang kerja di Petronas ni. Semua alhamdulillah saya tengok semua hebat-hebat mereka. Saya rasa saya pula yang tak hebat, tapi dapat datang ke Petronas ni kira cukup hebat lah, ya. Sebab tuan-tuan bekerja di menara berkembar. Orang lain kerja di menara tunggal saja, tuan-tuan berkembar, hebatlah tuan-tuan ni, ya. Jadi insya-Allah gaji pun berkembar lah kot, ya. Itu yang kita harapkan. Sebab kawan saya pernah cerita, dia kata bila makan, dia pernah bawa saya ni Asia, saya order Maggi RM7, RM5 lebih. Mahal. Saya kata kenapa mahal? Jadi pramugari tu kata, saya pun tak tahu mahal sebab apa. Saya tanya kawan saya, pasal apa mahal? Dia kata pasal awak makan kat atas udara, dia kata. Jadi saya rasa tuan-tuan kerja kat di kawasan yang tinggi ni barangkali sebab itu kok mahal. Saya kata nasib baiklah makan saja Asia cas. Kalau buang air pun dia cas juga. Mau tak 20 sen tak dapat dia, tuan-tuan. Mau RM1 dia letak. Pening bila. Kita anda semua kena bayar, Baik. Jadi insya-Allah tajuk kita pada pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan amalan-amalan penyambung kepada pahala akhirat. Jadi sebab apa saya memetik dan memilih tajuk ini? Sebab saya merasakan bahawa ramai di kalangan kita yang beramal, ya tuan-tuan, ya. Ramai di kalangan kita beramal. Tetapi adakah kita ni tergolong di kalangan mereka yang membuat planning ataupun yang menyusun dan mengatur cara-cara untuk mereka beramal? Sebab macam kita sebagai contohnya, kehidupan kita di dunia, kita bekerja, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerja di Petronas, kerja di syarikat-syarikat besar yang lain dan sebagainya, kita mesti ada master plan. Mana-mana jawatan sektor yang kita kerja pun mesti ada begitu, ya. Jadi sebenarnya Nabi SAW juga mengajar kepada umatnya supaya kita menyusun dan juga mengatur, membuat mereka satu master plan yang besar. Bagaimana kita hendak planning cara beramal untuk memastikan supaya selepas kita meninggal dunia adanya amalan-amalan penyambung yang boleh membantu kita selepas kewafatan dan juga kematian kita. Ini sangat penting, ya tuan-tuan dan sekalian. Kalau kita beramal, semua orang boleh beramal. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran,
Qul kullun ya'malu ala syakilatihi. Wahai Muhammad, khabarkan kepada semua manusia, kalau mereka nak beramal, beramallah mengikut apa yang mereka suka. Tapi ada di antara kita yang beramal, maka dia mendapat hasilnya di dunia sahaja, saat dia hidup. Tapi lepas kematiannya, ketika mana dibangkit pada hari akhirat, maka dia tidak mendapat apa-apa kebaikan ataupun advantage ataupun apa-apa benefit daripada amalan-amalan yang dia kerjakan. Sebelum itu, saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan para hadirin sekalian, sebab kita tak lama lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Jadi saya nak mengutip sebuah hadis sebagai perkongsian untuk kita semua, bahawa dalam hadis tersebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyatakan bahawa sesungguhnya ma min ayyamin, tidak ada satu pun hari dalam 12 bulan dalam setahun ini yang lebih baik afdalu min ashrin min Zulhijjah. Tidak ada pun satu hari yang mana lebih baik daripada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Tak ada, ya. Tuan-tuan kira lah hari Khamis malam Jumaat ke, ya, hari Jumaat sendiri ke, maka takkan ada hari yang lebih afdal hatta di dalam bulan Ramadan yang boleh menandingi pada 10 terawal di bulan Zulhijjah. Maka para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa hari itu lebih afdal? Maka Nabi SAW bersabda bahawa kalau kamu melakukan amalan soleh pada 10 terawal di bulan Zulhijjah, maka sesungguhnya amalannya itu adalah lebih baik daripada berjihad jalan Allah. Hebat tuan-tuan. Kita kalau hari ini ada wakil daripada Aqsa Sharif ke, Palestin ke datang, emergency dia kata, sembang dengan apa, ketua di Petronas, CEO dan sebagainya, minta cuti semua, pakat cuti belaka. Bagus juga dapat cuti, tapi kena volunteer pergi ke Palestin berperang. Pening kepala kita. Dapat cuti pun pening kepala, pasal pergi berperang belum tentu hidup, belum tentu mati, ya, barangkali kita mati, ya, walaupun mati itu adalah mati syahid. Tetapi nak menyatakan bahawa beramal, terpaksa luka, kalau kita pergi perang terpaksa luka dan sebagainya, tapi kalau beramal pada 10 terawal di bulan Zulhijjah, lebih baik amalan dia daripada pergi keluar berjihad di jalan Allah, melakukan zikir, solat sunat dan sebagainya, sedekah, berpuasa, ya. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW berikan peringatan kepada kita supaya sebelum hari raya Aidil Adha lagi, 9 hari sebelum tu, kita dah kena buat preparation untuk melakukan, menggandakan amalan soleh kita, untuk kita betul-betul memenuhi pada 10 terawal di bulan Zulhijjah dengan amalan yang baik. Satu lagi tuan-tuan para hadirin sekalian, ya, kalau malam di dalam hari dalam bulan Islam ataupun dalam setahun, malam apa yang paling afdal? Malam apa ya tuan-tuan? Biasanya kalau tanya orang lelaki kita malam Jumaat, saya tak tahu siapa. Kalau yang pengantin baru biasanya jawab gitulah. Yang pengantin lama pun semua. Ya. Biasanya malam apa paling afdal dalam bulan Islam? Adalah malam Lailatul Qadar. Sebab tu Allah SWT berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan rahmatullah sekalian, kalau berjaya jawab hari ini, kita pergi makan nasi kandar, saya belanja. Kalau boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab, tuan-tuan belanja saya. Macam setuju? Dalam waktu malam lebih afdal adalah malam Lailatul Qadar. Kalau di siang hari, siang apa yang paling afdal? Waktu siang, tuan-tuan. Waktu siang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Biasanya kita tak tahu, ya. Siang yang paling afdal adalah di waktu wukuf 9 Zulhijjah. Itu adalah waktu siang yang paling afdal, yang mana waktu siang itu adalah lebih afdal daripada waktu siang di bulan Ramadan.